Berikan waktu yaitu kepada As-Sayyid Darwish bin Balkis Al-Hasani, beliau dari Hadramaut. Kemudian dengan penterjemahnya yaitu Ustadz Abdurrahman dari Banjarmasin. Kemudian nanti ceramah yang kedua Al-Habib Quraisy. Jadi dua session ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi kepada As-Sayyid Darwish Balkis Al-Hasani dengan penterjemah Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك. الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والنور الجسيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يبدو على أن العين قد نأست. Setelah beliau memuji kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan selamat datang di majelis kita, majelis Nurul Yakin. Ya walaupun kayaknya mata sudah mulai ngantuk nih. Wal jismu qad ta'iba. Awak sudah tina uyuh. Iyalah. Min kathratil julus. Karena lawasnya kita duduk di sini. Walakin ismahu lana fi hadhihi al-luhaydah. Tetapi kami memohon untuk sedikit meminta waktunya an natakallama an siratin atiratin min sirat nisa'i sayyidat nisa'il alamin. Untuk menceritakan sedikit daripada sirah penghulu daripada wanita sekalian alam. وهي سيرة سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله تعالى وعليها السلام. Yaitu sirahnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaiha salam. فكانت رضي الله تعالى عنها مولدها في مثل هذا الشهر. Yang mana beliau dilahirkan pada seumpama ini bulan. حيث على أنها ولدت في 20 من جماد الآخرة. Tepatnya yaitu pada tanggal 20 daripada Jumadil Akhir. Qabla al-bi'tsati bi 5 a'wam. 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi. فولدت رضي الله تعالى عنها في حادثة وضع الحجر الأسود. Yaitu terjadinya pada tahun tersebut orang-orang Quraisy bakalahi, bakarukut di orang Banjar. عندما اختلفت قريش. Bakarukut tentang kayak siapa nang berhak mengandak Hajar Aswad kembali pada tempatnya. في من يضع الحجر الأسود. Siapa juga nang pantas nih mengembalikan Hajar Aswad kepada tempatnya nih. فقالوا نحكم الداء أول داخل من الباب. Akhirnya orang Quraisy sepakat yaitu siapa nang datang pertama kali daripada pintu ini dialah orang yang menjadi hakim di antara kita semua. فدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Akhirnya yang masuk ternyata adalah Nabi Muhammad. فلما رأوه قالوا رضينا بالصادق المصدوق. Manakala mereka orang Quraisy melihat akan Nabi Muhammad, mereka berkata, kami ridha karena ini adalah orang yang terpercaya. ففرش صلى الله عليه وسلم رداءه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan akan selendangnya. وقال ليأخذ كل رئيس قبيلة بطرف من الرداء.
Dan beliau berkata, hendaknya salah seorang atau setiap orang daripada penghulu setiap kabilah memegang daripada sudut ini selendang. ثم وضعه صلى الله عليه وسلم في مكانه. Kemudian mereka mengangkat bersama-sama. Nabilah yang mengangkat akan batu Hajar Aswad tersebut, meletakkannya pada tempatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. في هذه الحادثة ظهر هذا النور وهو نور سيدتنا فاطمة. Pada seumpama tahun tersebutlah lahir akan cahaya Sayyidah Fatimah Zahra. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسيدتنا خديجة تحدث تتكلم. Nabi suatu hari masuk ke rumah Sidin. Khadijah ini berpandir seorangan nggak itu nah? فقال من تحدثين يا خديجة؟ Wahai Khadijah, berpandir lawan siapa ya kan? Maigau kah? قالت يا رسول الله هذا الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, ini yang ada di parutku ini nah, memandiri aku. فقال إن جبريل يخبرني بأنها أنثى وأنها سيدة نساء العالمين. Maka Nabi berkata, Jibril tadi datang kepadaku memberikan kabar gembira bahwa yang di perutmu itu adalah perempuan dan dia adalah penghulu daripada seluruh wanita di seluruh alam. فظهرت تلك السيدة الشريفة. Maka lahirlah daripada nur Sayyidah Fatimah. ثم كبرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Kemudian mulai beranjak dewasa. وكانت تشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مشيته. Dan beliau sangat-sangat mirip dengan Nabi pada jalannya. فسماها صلى الله عليه وسلم فاطمة. Maka Nabi memberikan namanya akan Fatimah. لأنها تفطم أولادها من حار جهنم. Karena beliau menghindarkan daripada anak keturunannya daripada api neraka jahanam. ثم سماها البتول. Kemudian Nabi juga memberikan nama akan Al-Batul. لأنها المنقطعة في العبادة. Karena beliau adalah orang yang telah memutuskan daripada kesenangan dunia untuk beribadah. ثم سماها الزهراء. Nabi juga menamakan akan Zahra. لأنها تزهر لأهل الأرض كما تزهر النجوم لأهل السماء. Karena beliau bersinar bagi penduduk langit sebagaimana penduduk langit bersinar bagi penduduk bumi. وكانت تسمى أم الحسنيين. Bahkan diberikan kunyah sebagai Ummul Husnain لظهور سيدنا الحسن والحسين. karena berkatnya lahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. فلما كبرت رضي الله تعالى عنها خطبها سيدنا علي. Manakala sudah beranjak dewasa, maka yang meminangnya adalah Sayyidina Ali. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما معك يا علي؟ Wahai Ali, ikam baisin apa ada? قال ليس معي شيء إلا الدرع. Ada baisin apa wahai Rasul? Kecuali ada baju zirah perang. Ini aja ulun ada baisinah. فباعه سيدنا علي ب400 درهم. Jual lain ini aja nang bisikan. Sekopi ada baisi sidin. Kasihan. Dijual dengan harga 400 dirham. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لفاطمة. Diberikan 400 dirham tadi untuk mahar mas kawinnya kepada Sayyidah Fatimah. وتزوج سيدنا علي بسيدتنا فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهما. Maka menikahlah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. وكان زواجهما في السنة الثانية. Dan adalah pernikahannya pada tahun kedua. نعم. وفي السنة الثالثة ظهر ذلك النور المشرق. Maka pada tahun ketiga nampaklah akan cahaya yang bersinar. وهو سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه Itu dengan وأرضاه. lahirnya Sayyidina Hasan. فلما ظهر قال له يا علي ما أسميته. Kalau ketika sudah lahir anak itu, ujar Nabi lawan Ali, Ali kan memberi ngaran apa anakmu nih? قال أسميته حربا. Ulun memberi ngaran anak ulun ini perang wahai Rasul. لأنه كان يحب الحرب. Sayyidina Ali ini ketujuh bakal lahir, ketujuh perang. فقال لا بل هو الحسن. Ujar Nabi, jangan perang, ngarannya sangar banget. Hasan aja. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. Kenapa? Nabi SAW ketujuh tafaul. Tafaul itu artinya mengharapkan sesuatu yang baik dalam suatu nama. وهذا ينبغي لكل واحد من الآباء والأمهات. Ini sayugianya
kita miliki, baik itu daripada orang tua, bapak atau ibu kita, أن يختار لابنه الاسم الأفضل. yaitu mencari ngaran yang bagus untuk anaknya. لأنهم قالوا لكل شخص له من اسمه نصيب. Karena dikatakan setiap orang daripada namanya itu ada bagian daripada nama tersebut. لا تسمي اسمك باسم لاعب أو باسم كافر لأن المرء مع من أحب. Jangan dingarani anak lawan pemain sepak bola atau pemain Smackdown padanya. Jangan kayaknya jadi kata coba Smackdown nih ya. ولا تسمي باسم فرعون أو شيطان أو إبليس أو هارون. Jangan juga ngaran Firaun, Haman padanya kan, Karun dan seumpamanya. اختاره الاسم الجميل. Pilihlah nama nang bagus segan anak. جاء رجل عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Pernah seorang laki-laki datang kepada Amirul Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. يشتكي ابنه على أنه ضرب أبيه. Dia mengadukan bahwasanya inya nih rancak dipukuli anaknya. Yuk anak memukuli kuitan. فاستدعى سيدنا عمر الولد. Dikiawai anaknya nih, bujur kai kam. فقالوا لماذا ضربت أبيك؟ Napa ikam memukuli abahmu ha? Makanya tuh mau kusikam. فقال يا عمر إنه لم يحسن تربيتي. Wahai Umar, abah ulun ini kada bagus mendidik ulun. وسماني بقر. Inya mengarani aku sapi dugul. فقال له عمر يا هذا يظنك ثورا فرفسك. Nah ini ikam juga tak salahnya. Ikam mengarani anak ikam sapi, tampuhnya ikam. فقال له يا هذا إنك قد أعققته قبل أن يعقك. Sungguh engkau wahai saudara telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. ثم في السنة الخامسة من الهجرة ظهر النور الأشرق وهو سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. Kemudian di tahun kelima daripada Hijriyah lahirlah akan cahaya kedua yaitu Sayyidina Husain. فكان لها الحسن والحسين. ثم لما ظهر سيدنا الحسين سماه علي حرب. Ketika lahir Husain ini Ali mengarani perang anak nih. فقال له رسول الله بل هو الحسين. Jangan wahai Ali ngarani inya Husain. ثم كان لها بنتان أحدهما زينب والأخرى أم كلثوم. Kemudian setelah itu ada juga dia mempunyai dua orang putri, pertama Zainab, kedua Ummu Kulthum. فكانت رضي الله تعالى عنها صاحبة السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adalah Sayyidah Fatimah Zahra orang yang menyimpan akan rahasia Rasulullah. في مرة من المرات لما خير صلى الله عليه وسلم بين أن يبقى أو ينتقل الرفيق الأعلى. Ketika di akhir hayat Rasul, beliau dipilihkan antara dua perkara, hidup panjang umur kah atau meninggal dunia kah bertemu Allah. فاستدعى سيدة فاطمة فسارها. Kemudian beliau manggil Sayyidah Fatimah dan dibisiki dengan perkataan tersebut. فبكت رضي الله تعالى عنها. Maka Sayyidah Fatimah menangis. ثم سارها مرة أخرى فضحكت. Kemudian beliau lagi dibisiki yang kedua kalinya, Sayyidah Fatimah tertawa. وكان في ذلك الموقف سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها Ketika وأرضاها. itu ada di sisinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. فقالت لها ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, tadi napa nang Rasulullah ucapakan lawan ikam? فقالت لها ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidah Fatimah menjawab, tidaklah aku akan membongkar daripada rahasia Rasulullah. فلما ارتفع صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى استدعتها سيدتنا عائشة. Setelah Rasul wafat, maka sekali lagi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah. فقالت لها بحقي عليك إلا أخبرتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayo tolong bang, dengan hakku kepadamu, beritahu apa yang dulu pernah Rasul SAW bisikan di dalam telingamu. قالت أما الآن فنعم. Ya, sekarang mungkin aku akan ceritakan. فقالت أما المرة الأولى فأخبرني بأنه يخير. Ketika bisikan yang pertama bahwasanya Nabi berkata, aku dipilihkan oleh Allah dengan dua perkara. فبكيت.
maka aku menangis. Gimana Nabi يخير بين الحياة والموت. Nabi dipilihkan antara hidup atau meninggal. فلما رأى جزعي وحزني استدعاني مرة أخرى وأخبرني بأني سيدة نساء العالمين. Kemudian aku menangis manakala Nabi SAW melihat akan tangisan dan kesedihanku, beliau memanggil aku kedua kalinya dan membisikkan di telingaku bahwasanya aku adalah penghulu daripada seluruh wanita di seluruh alam. وأني أول لحوقا به من أهل بيته. Dan akulah orang yang pertama yang akan menyusul beliau daripada ahli baitnya. فكانت رضي الله تعالى عنها تسمى بأم أبيها. Bahkan Sayyidah Fatimah juga diberi gelar sebagai ibu daripada bapaknya sendiri. لأنها لما توفيت أمها خديجة رضي الله تعالى عنها قامت بتكاليف البيت. Kenapa? Karena ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Sayyidah Fatimah lah yang mengurus daripada rumahnya Rasulullah. لماذا نذكر هذه السيدة الشريفة؟ Kenapa Jarsidin beliau menyebutkan kisah ini lawan kita? Kenapa? من أجل أن يقتدي نساءنا بها. Supaya perempuan kita mengikuti dengan kehidupannya Sayyidah Fatimah. من أجل أن نذكر سيرة هذه الشريفة المباركة. Supaya kita mengisahkan akan cerita beliau yang sangat mulia ini. أن تكون لنا شفيعة يوم القيامة. Supaya beliau pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. لأنه يوم القيامة يقول غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Akan dikatakan pada hari kiamat kepada seluruh makhluk, tundukkan daripada pandangan kalian karena Sayyidah Fatimah akan meniti titian sirat. ولأن من يكون على الحوض من يعطي الشراب منهم سيدتنا فاطمة. Dan bahkan di antara orang yang akan memberikan minuman telaga Kautsar adalah Sayyidina Fatimah. لأن في مثل هذه الأيام وتطورات هذه وانفتاحات العالم. Karena pada zaman ini yang telah modern dan serba canggih, وجدنا على أن ماتت عندنا مثل هذه السير. Sehingga kita dapati telah hilang sirah seumpama sirah Sayyidah Fatimah ini. ندخل البيت لا نسمع إلا سيرة ميسي أو غيره من المسلسلين أو غيره من الممثلين. Masuk rumah nang didengar sirah Messi, sirah Ronaldo dan pemain sinetron lain sebagainya. وندخل البيت ولا نشاهد إلا المسلسلات واضحات في البيت. Masuk rumah nang lihat binatang film, pemain sinetron lain sebagainya. أو ندخل البيت ونجد الأولاد كلهم وكأنه لا يوجد أحد في البيت. Masuk rumah kayak ada di dalam rumah, padahal ada kekanakan di rumah. كل واحد مشغول بجواله. Siap orang sibuk dengan HP masing-masing, ya kah? البنت عندها جوال والطفل عنده جوال والأب عنده جوال ومثل هذه السير ماتت في بيوتنا. Anak laki kita ada besi HP, anak bini kita ada besi, seorang juga ada besi HP, dua pulang. كان في قديم الزمن قديم هذا عندما يدخل الواحد البيت يسأل أين القبلة وأين الحمام. طيب نعم. Dahulu apabila tamu masuk ke rumah kita, ya kan, orang bertakon mana arah kiblat ya, mana WC ya, nitur nitakon orang mana jamben. ولكن الآن مع تطور التكنولوجيا الحديثة أول ما يدخل الضيف كم رقم الواي فاي. Hari ini apabila tamu masuk rumah kita berapa aja paspor wifi, ya kah? Bujur. أو هل عندك يعني نت؟ Adakah internet di rumah ini aja gratis? Aku juga sama wifi juga. Bujur. إذا ماشي عندك نت يقول لك أنت إنسان متخلف. Apabila ada internet di rumah, nah berarti ketinggalan zaman ini. أنت إنسان قديم. Kamu ini orang purba. أنت إنسان عاد جاهل عن الحياة. Kamu ini masih bodoh di dalam kehidupan. بدل جهال نحن أيها الأحباب. Padahal nang bodoh itu kita sebenarnya. الذي لم يعرف مثل هذه السير هو الجاهل. Yang tidak mengetahui seumpama ini sirah, itulah orang jahil. ربما نسينا مثل هذه سيرة سيدتنا فاطمة، سيرة سيدتنا خديجة، سيرة سيدتنا عائشة، سيرة سيدتنا آسيا، سيرة سيدتنا مريم عليهم السلام كلهم.
Barangkali kita telah lalai, telah lupa akan sirah seumpama Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam. Kita telah lalai dan lupa. هؤلاء الأربعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيدة نساء العالمين في الجنة. Mereka yang 4 itu di dalam sebuah hadis sahih adalah penghulu daripada semua wanita di seluruh alam. كان يقول بعض السلف الصالحين كنا نعلم أطفالنا السيرة كما نعلمهم الفاتحة من القرآن. Dahulu para ulama mengatakan kami mengajarkan anak-anak kami akan sirah seumpama kami mengajarkan mereka akan surah-surah daripada Quran. لكن أول ما نعلمهم اليوم نعلمهم كيف يفتح الكمبيوتر. Hari ini yang kita lajari ke anak-anak kita kayak pamicik komputer. كيف يتعلم اللعبة في اللابتوب. Kayak apa cara main game di laptop, Mobile Legend. كيف يعرف ببجي. Kayak apa tahu nih 4G kah apa kan nih? هل هو يستطيع أن يلعبها سوا. Bisa kada anak-anak kita wah ini nih nyentuh nang di pikiran rumahnya abahnya. أول شيء نعلم أطفالنا هذا. Harusnya yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita sirah seumpama nih, setuju? فكان من دعاء سيدتنا فاطمة عندما كانت تقول في دعائها رضي الله تعالى عنها اللهم نور بصري وبصيرتي. Di antara doa Sayyidah Fatimah adalah ya Allah berikanlah cahaya kepada mata zahir dan batinku. واجعل سريرتي خيرا من علانيتي. Dan jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. فكان هذا من دعاء سيدتنا فاطمة. Ini di antara doa Sayyidah Fatimah. فينبغي لنا أن ندعو به. Hendaknya kita juga berdoa dengan doa seumpama itu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي فينا ما مات. Kita mohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan pada kita apa yang telah mati. وأن يرزقنا كمال اتباع لهؤلاء النساء. Dan mengaruniakan kepada kita bisa mengikuti seumpama perempuan-perempuan yang mulia tersebut. فنعلم نساءنا ونعلم أطفالنا ونعلم كبارنا ونعلم مثل هذه السير. Kita ajarkan daripada anak kita, istri kita, yang tua yang anu belajar akan seumpama sirah seperti itu. حتى لا يدخل في قلوبنا غير محبتهم. Sehingga tidak masuk di dalam hati kita kecuali cinta kepada mereka. لأن المرء مع من أحب. Kenapa? Karena setiap orang bersama yang dia cintai pada hari kiamat. إذا أحبيت لاعبا فتحشر معه. Kalau nang kita cintai, nang kita idolakan pemain sepak bola, kayaknya tak kumpul dengan pemain sepak bola. إذا أحبيت إذا ممثلا فتحشر معه. Kayaknya cinta lawan pemain sinetron tak kumpul, padahal orang Kota Bangun tak kumpul orang Jakarta banyak. فانظر لقلبك أينما يحب. Lihat hatimu, siapa yang dia cintai وماذا يحب. dan apa yang dia ketujui. إذا كان ميله للصالحين Apabila hati itu condong kepada orang-orang saleh, فهو من الصالحين. berarti hati itu termasuk hati yang saleh. وإذا كان والعياذ بالله تعالى ميله للمسلسلين والممثلين فهو من الهالكين. Apabila hati itu condongnya kepada pemain bintang film, pemain bola, sinetron lain sebagainya, berarti hati itu termasuk hati yang akan binasa pada hari kiamat. فخير الكلام ما قل ودل. Sebaik-baik perkataan yang singkat, padat. ونسأل الله أن الموعظة هذه أن تدخل قلوبنا وأفئدتنا. Hendaknya ceramah seperti ini bagaimana masuk ke dalam hati kita. وأن يحيي فينا آثار سلفنا الصالحين. Dan hiduplah pada kehidupan kita akan peninggalan orang-orang saleh. وأن نحيي سيرهم في بيوتنا. Hidupkan sirah mereka di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. وأن يرزقنا الاجتماع بهم في أعلى فراديس Dan الجنان. mengumpulkan kita semua bersama mereka di surga Firdaus yang paling tinggi. وأن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. Dan kumpulkan kita beserta Nabi Muhammad baik dalam keadaan jaga ataupun tidur. ويجعلنا نورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا. Dan dijadikan cahaya di depan kita, belakang kita, dan kiri kanan kita. ويصلح أحوال المسلمين أجمعين. Dan perbaiki seluruh keadaan kaum muslimin. ويهدي شبابهم. Dan berikan hidayah kepada para pemudanya, ويهدي أطفالهم. kepada anak-anaknya, ويهدي نساءهم. dan juga kepada perempuannya. وأن الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. Dan menolong saudara kita
yang dizalimi di Gaza di Palestina. ويؤيدهم بتأييده Menguatkan dengan kekuatan Allah وينصرهم بنصره dan menolong dengan pertolongannya ويجعلنا ممن رأتهم عين عنايته dan digolongkan termasuk orang yang dipandang dengan pandangan pertolongannya. ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. Dan jangan diharamkan bagi kita daripada kebaikan Allah dan rahmat Allah karena keburukan yang ada pada diri kita. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.